أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan segala rukun Islam itu. Jadi kita masih lagi berbicara sambungan kepada bicaraan yang kemarin, ialah kita duk bicara tentang makna rukun yang diidafakkan rukun itu kepada perkataan Islam. Begitu diidafakkan, makna disandarkan perkataan rukun itu kepada Islam, maka pengertian rukun itu adalah berbeza dengan rukun-rukun perkataan rukun yang diidafak, makna disandarkan kepada perkataan-perkataan yang lain ataupun kalimah-kalimah yang lain. Maka dengan itulah yang terbitnya pembahagian ulama, rukun itu kepada dua bahagian. Satunya rukun hakiki, sebagaimana yang kita bahas dan kita bicarakan kemarin. Yang mana rukun hakiki itu adalah satu sukuan, makna sebahagian daripada yang ianya kejadian yang masuk di dalam mahiyah. Mahiyah tu makna diri benda tu lah. Itu dia panggil mahiyah. Jadi masuk macam masjid. Contoh masjid, mana dinding masjid, tiang masjid, nombor satu tiang masjid, lantai masjid, itu adalah rukun. Diri masjid, dinding masjid, itu adalah diri masjid. Tu. Kalau kita kata kapek masjid, kipas masjid, itu bukan masjid, itu bukan diri masjid, itu masuk mahiyah. Jadi bila kita kata diri sesuatu benda, itu makna masjid. Kipas diidofak, makna disandarkan kepada masjid. Kipas masjid, adakah kipas itu adalah bahagian daripada masjid? Tidak, dia bukan masjid. Ia adalah suatu benda yang mustaqil, berasingan daripada masjid. Kalau kata atap masjid, itu masjid lah. Atap masjid, shilling masjid, dinding masjid, itu adalah diri masjid. Itulah masjidnya. Tapi kalau kita katakan kapek masjid, kapek masjid, kipas masjid, tikar masjid, maka itu adalah suatu perkara yang lain. Dia bukan kejadian yang masuk di dalam mahiyah, di dalam mahiyah masjid. Kipas ini bukannya suatu kejadian yang masuk di dalam mahiyah masjid, maka dia bukan rukun masjid. Kalau tidak ada kipas pun, masjid itu tetap masjid. Dia jadi dah masjid. Kalaupun orang itu tak boleh nak berada dalam masjid dengan sebab panas, cuaca yang panas, itu tidak akan mencederakan makna masjid itu. Masjid itu tetap masjid. Kalau begitu masjid itu dengan tiangnya, dindingnya, lantainya kosong, tidak ada mana, tidak ada kapek, tidak ada kipas, tidak ada, dia tetap jadi dah masjid. Karena kapek, kipas dan lain-lainnya itu adalah mustaqil, benda yang berasingan, bukannya masuk di dalam mahiyah. Begitu makna rukun yang hakiki.
Adapun satu lagi ulama menyebutkan sebagai rukun urfi. Urfi itu uruf, maksudnya di sisi pengetahuan ramai. Tetapi sini murad dia, maksud dia ialah urful ulama. Pada uruf ulama, yakni pada persepakatan dan penerimaan alim ulama. Yang mana disedari bahasanya rukun Islam ini dia berbeza dengan rukun-rukun yang lain daripada rukun Islam. Sebab apabila kita katakan bahasanya suatu perkara itu satu kejadian daripada mahiyah suatu perkara, bermakna kalau tidak ada dia maka keseluruhan tidak ada. Sebagaimana yang kemarin kita telah jelaskan bahawasanya rukun iman kalau tidak ada satu saja daripada 6 rukun iman itu, dia tidak akan tinggal 5, bahkan dia tinggal kosong. Maksudnya tidak ada. Iman itu zero, kosong, sifir, namanya kosong. Begitu juga nikah, kahwin, jual, beli. Bila tidak ada satu rukun daripada beberapa rukun sesuatu perkara itu, maka dia tak jadi benda tu. Itulah makna rukun hakiki. Adapun rukun urfi, dia bukanlah dengan makna rukun hakiki yang sebenar sebagaimana tadi. Kerana rukun-rukun Islam ini, seandainya misalnya kita kata seorang yang tidak sembahyang ataupun orang yang tidak berpuasa ataupun tidak menunaikan zakat, dia tidak terkeluar lagi daripada makna Islam. Walaupun dia tak sembahyang, dia masih lagi Islam. Tidak sebagaimana rukun iman. Rukun iman kalau tak percaya, tak beriman kepada satu saja daripada maddah rukun iman itu, umpamanya kita kata beriman kepada hari akhirat, itu dinafikan, makna dia tak beriman kepada hari akhirat, maka Allah panggil tidak ada iman baginya. Bahkan satu juzuk daripada satu rukun itu, misalnya Al-Quran, mana kitab, beriman kepada kitab, tak beriman kepada satu saja daripada kitab, bermakna tak beriman kepada semua kitab. Al-Quran maknanya tak beriman kepada satu ayat sahaja daripada Al-Quran, bermakna tak beriman kepada Al-Quran, tak beriman kepada semua kitab. Begitu hukum ataupun kaedah yang dinamakan sebagai rukun. Tetapi itu tidak berlaku kepada rukun Islam. Maka dengan sebab itulah ulama mencari suatu makna yang lain daripada makna rukun hakiki sana. Sebab bila disandarkan perkataan rukun kepada Islam itu, dia tidak berlaku, tidak jarayan makna yang kita telah huraikan itu. Yani apabila tidak ada satu rukun daripada suatu, bermakna tidak ada berlaku. Sedangkan rukun Islam itu dia bukan 5 ni saja. Satu lagi, mana kalau kita katakan rukun iman ada 6. Jadi rukun iman itu saja. Masuk iman itu konten dia, kandungan dia ialah itu saja. Tetapi bila kita bercakap tentang Islam, bila kita katakan rukun Islam, perkara-perkara dia panggil konten Islam itu, maudhu' Islam itu bukan 5 ni saja. Sebab Islam itu sebagaimana yang telah kita ikuti takrif dia ialah menerima dan mengikut oleh zahir seorang. Dan Islam itu maknanya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharat Tauhidnya mentafsirkan, mentakrifkan Islam itu dengan kata wal Islam masyrahanna bil amal. Yani Islam engkau syarahkan dia dengan makna amal, yakni a'malu zahirah, itu huraian dia, a'malu zahirah. Jadi Islam itu ialah berkait dengan amalan yang zahir, yakni amalan anggota tubuh badan kita yang zahir, termasuklah lidah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan amal Islam itu bukan 5 ni saja. Amal Islam itu banyak. Selain daripada 5 perkara ni, apa lagi? Nafkah anak isteri wajib, itu amal Islam juga. Dakwah wajib. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan berdakwah itu ataupun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sunnah ke ataupun lain daripada itu, tak ada. Semuanya mengatakan fardu ataupun wajib. Cuma ikhtilafnya ialah adakah wajib fardu ain ataupun wajib fardu kifayah. Yang mengatakan fardu ain berdasar kepada hadis sahih, man ra'a minkum munkaram
falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi men mar'a minkum, siapa-siapa dia yang melihat ataupun yang mengetahui, siapa dia men tu? Minkum. Jadi min tu dia panggil min, orang panggil sebagai bayan, dia panggil bayan daripada kata men. Mana barang siapa yang melihat, yang mengetahui, siapa dia men tu? Minkum, daripada kamu. Mana minal muslimin, daripada orang Islam. Fal yughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah men saat ni tu dia mengubah dengan tangan. Jadi maksudnya men itu maknanya semua orang. Minkum, semua orang daripada orang Islam wajib dia kena ubah mungkar dengan tangan. Kalau tidak dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah, dengan hati itu maknanya sada'in da'in fiman, maknanya wajib fardu ain bi qadri taqatihi. Maksudnya wajib secara fardu ain mengikut kadar kemampuan mereka. Sebab Nabi menyebut fa illam yastati'. Tapi hukumnya fardu ain mengikut kadar kemampuan seseorang itu. Kemampuan itu melibatkan kedudukan dia dan apa-apa saja yang menjadikan dia mampu untuk orang panggil melaksanakan dakwah itu pada peringkat itu. Kemudian sebagian ulama mengatakan berdakwah itu adalah hukumnya fardu kifayah berdasarkan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah ada minkum juga. Hadis sahih tadi pun minkum juga. Tapi tak sama minkum di sana, min tu lil bayan. Makna nak menyatakan man ra'a tu siapa dia? Daripada kamu, yakni muslimin. Di sini wal takum minkum itu dipanggil min tu li tabi'i, maknanya sebahagian. Min dengan makna sebahagian, daripada. Yakni hendaklah ada daripada kamu, yakni di kalangan kamu. Mana sebahagian daripada kamu, bermakna tidak semua orang. Kalau sudah ada sebahagian daripada ni umat Islam di suatu kelompok, suatu komuniti, satu tempat, suatu masyarakat, maka ni yang lain itu lepas daripada jadi berdosa. Jadi ni tentang orang panggil kewajiban dan juga kefarduan berdakwah itu adalah tidak ada khilaf ulama. Jadi bermakna selain daripada 5 perkara ini ada lagi amal Islam yang wajib. Tapi mengapa disebut hanya 5 ini saja? Yang dikatakan rukun Islam itu 5 ini saja. Nah, itulah dalil menunjukkan bahasanya rukun Islam itu bukan dengan makna rukun hakiki. Yang pertamanya bukan ini saja rukun Islam, item ataupun perkara yang ada di Islam yang wajib kita laksanakan, kerana Islam itu tentang melaksanakan amal yang wajib, amal zahir yang wajib. Melaksanakan amal-amal yang zahir. Yang keduanya tadi, kalau seorang itu tidak sembahyang ataupun tidak berpuasa, itu tidak menafikan mana Islam yang ada pada dia tetap Islam. Berbeza dengan iman, berbeza dengan nikah kahwin, berbeza dengan jual beli dan lain-lainnya. Bila kita katakan rukun jual beli, kalau tidak ada salah satu daripadanya sahaja, tak cukup saja, maka tak duk semua. Sebagaimana budak-budak duk main, tuk tumbuk, pecah sebutir, pecah serumah. Tu. Jadi ni tolak satu, jawab dia kosong, 0 bukannya 5. Itu matematik iman. Matematik arkan, makna rukun. Jadi kalau begitu, rukun Islam ini dia berbeza daripada rukun-rukun yang lain. Maka ulama meletakkan nama rukun urfi, macamlah ulama yang meletakkan nama wujud zati, itu ialah sebagai nak membezakan daripada wujud yang lain-lain yang tak serupa. Itu istilah saja. Yang pentingnya ialah kefahaman kita dengan istilah itu. Dan dalam ilmu akidah tauhid ini sebagai orang panggil tambih lah, sambil-sambil ataupun bila-bila peringatan. Sebab dia biasa kita ni sudah orang panggil kita sudah mengajar semenjak daripada 97. Jadi kita sudah berhadapan dengan macam-macam karenah masyarakat lah, khususnya dalam bab pengajian ini. Antaranya mereka mengatakan di antara perkara yang dimomok-momokkan tentang ilmu usuluddin ni ialah payah, su'abah, payah. Ada ustaz saya ni nak mengaji hok mudah-mudah je. Dia tu bukannya orang kelas lekeh, tapi dia boleh dia belajar di universiti tu pelik-pelik kita pun tak reti boleh. Itu bohong saja kata susah. Benda je tidak susah, tak susah. Susah itu kerana anggapan kita saja. Sebab berdasar kepada
Mereka yang belajar di universiti dengan macam-macam orang panggil kursus yang kita ni dia sebut ni, kita tak reti Allah payahnya ni. Yang tidak semua orang boleh mengikuti orang panggil kursus yang dia ambil. Sedangkan ini ni orang panggil pengajian ilmu usuluddin ini ni, itu hanya dimomok kerana dimomok-momokkan sebagai payah susah. Dan ada juga orang wak nganying, wak bergelar duk mengaji ilmu sifat 20 ni. Bila kita sampai kepada sifat wahdaniyah, ada kam muttasil pada zat, muttasil pada sifat, muttasil pada af'al, muttasil pada zat dan munfasil pada dia kata duk main kongkam. Kalau kita kata kongkam supaya duk menukar, dia gelar, dia wak menganying ni. Tu. Padahalnya kam perkataan akam, perkataan muttasil, mengaji tajwid ada. Mak wajib muttasil tak ada siapa dia marah ni. Apa tak marah? Mak wajib muttasil. Orang minat mengaji tajwid ni. Orang tak minat pun dia tak pernah apa duk main muttasil tak ada. Wasi-wasi ni gapo dia ni. Sebenarnya istilah itu yang penting ialah kita bertanyakan kepada ahlinya apa makna istilah. Tapi oleh kerana kita mempunyai sifat yang berlawanan pada awalnya lagi, maksudnya kita ni tidak suka anti, maka itu menimbulkan orang panggil tanggapan yang jahat. Orang panggil bukan saja yang salah, bahkan tanggapan yang jahat dan mengusulkan sesuatu yang jahat supaya orang tidak menghampirinya, tidak belajarnya ilmu ini. Jadi makna sebenarnya dia bukanlah setiap ilmu itu dia ada istilah masing-masing. Muttasil ada dalam fiqh kita pun ada muttasil, dalam nahwu pun ada muttasil, dalam mustalahil hadis ada muttasil. Orang yang belajar hadis ada muttasil. Tapi dia tak marah pun. Alih-alih bila mari sifat 20 ni, bila sebutkan muttasil, dia marah pula. Dia kata istilah-istilah yang direka-reka oleh ulama. Weh lah, mana ada dalam ilmu, dalam mana-mana disiplin ilmu pun yang tidak ada istilah yang direka oleh ulama. Bahkan rukun ni Nabi tak cakap, Nabi tak ajak sahabat-sahabat. Rukun sembahyang 13, rukun iman ni ada Nabi ajar, rukun iman 6, rukun Islam 5, tak ada. Nabi kata bunyal Islam ala khamsin, dibina Islam itu di atas 5. Perkataan rukun itu ialah rekaan ulama. Dan itu adalah bahagian-bahagian daripada ilmu. Karena kalau tidak ada istilah-istilah ini, istilah itu ialah makna yang disepakati oleh ahli di dalam satu bidang. Itu makna istilah. Kalam sahaja dalam ilmu tauhid lain makna dia, dalam fiqh lain pula, dalam nahwu lain pula, dalam bahasa lain pula. Bahasa dengan nahwu pun dia beza dah. Bila kita sebut kata kalam itu, jadi maknanya kalau mengatakan bahasanya ilmu akidah tauhid ni doa penuh dengan orang panggil istilah-istilah yang direka dicipta oleh alim ulama. Mana ada disiplin ilmu, mana ada ilmu mana-mana, mana-mana ilmu yang tidak ada orang panggil istilah yang direka oleh ulama. Tak ada. Sehingga istilah yang umum pun rukun. Kalau kata tawakal tak apalah, ada ikhlas Tapi kalau rukun ada ke tak? Tak ada. Nabi tak mengajar rukun rukun semaya 13 tak ada tu. Jadi itu orang panggil kita kena fahami, orang panggil keadaan, orang panggil makna Islam itu yang teras dianya sebagaimana yang kita belajar melengkapi agama itu, yakni agama Islam ialah 3 perkara: Islam, iman dan juga ihsan. Tetapi untuk menjaga makna, orang panggil ketiga-tiga makna Islam ini dia perlu ada ilmu yang menjaganya. Ilmu itu sebagai menjagakan daripada difahami dengan secara sebarangan, mengikut selera dan ikut cara masing-masing. Begitu. Maka begitulah ulama melihat rukun Islam ini tidak menepati makna rukun yang asal, makna rukun yang hakiki. Bermakna rukun Islam itu adalah rukun Islam itu ialah membawa makna yang lain daripada makna rukun yang biasa-biasa digunakan. Sebab dia tidak menepati dengan maknanya satu kejadian yang masuk dalam mahyahnya, yang dianya orang panggil kalau tak ada dia tu makna tak jadi berlaku dak. Tidak begitu. Maka ulama meletakkan makna rukun Islam itu sebagai makna rukun urfi. Urfi itu pada pengetahuan ulama-ulama, pada persepakatan ulama-ulama. Lalu dengan makna bagaimana rukun Islam? Yakni dia panggil perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Benda-benda hok besar, tiye hok besar-besar, hok kasar-kasar.
ada 5. Tidak menafikan bahasanya ada lagi tiang-tiang yang lain. Tu. Tiang-tiang yang utama. Tapi kalau kata rukun iman ada 6, maka itulah. Tak lebih tak kurang. Rukun nikah kalau disepakati bahasanya ada 4, maka itulah rukun nikahnya. Begitu juga rukun-rukun yang lain. Tidak sebagaimana rukun Islam. Bila kita katakan rukun Islam, maka dia membawa pengertian makna suatu perkara yang besar di dalam Islam. Yang kerana Islam itu ialah al-a'malu zahirah. Amalan zahir. Jadi hak paling besarnya ini 5 ni. Tapi tidak menafikan amal-amal wajib yang lain. Sebab amal-amal yang wajib yang lain itu masih banyak lagi. Umpamanya ialah mana dakwah saat ni yang kita sebut, nafkah anak isteri dan banyak lagi ni. Amal-amal yang orang panggil termasuk dalam kategori hukumnya adalah wajib, fardu ain. Maka itulah memberi pengertian bahasanya rukun Islam itu bukan dengan makna rukun hakiki. Maka dia letakkan nama dia itu sebagai rukun urfi. Urf itu makna urful ulama. Urf ulamanya memakaikan makna rukun Islam itu dengan makna begitu. Sesuatu yang paling besar, yang utama dalam Islam, 5 perkara ni. Sedangkan masih ada lagi bahagian-bahagian yang lain yang juga mendirikan akan Islam itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan rukun urfi yang berbeza dengan rukun hakiki. Lalu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan segala rukun Islam itu adalah 5 perkara sebagaimana maklum. Itu yang masuk dalam kata sebagaimana kemarin kita belajar al-ma'lumu minad-dini bid-darurah. Suatu perkara yang maklum, yang diketahui daripada agama dengan secara yang darurah. Bahawa rukun Islam itu ada 5. Itu suatu maklumat, info ataupun pengetahuan yang sangat diketahui oleh semua orang daripada kalangan umat Islam. Mana yang pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk akan agama Islam. Baiklah, rukun yang pertama ialah bersaksi. Jadi sekarang kita klik kepada takrif. Takrif untuk kita pasal dengan afraq dia tu. Afraq tu butirai dia tu. Jadi butirai Islam ini maknanya ada 5 butir. Kalau kita kecek kapung. Tapi bukan ini saja, tidak sebagaimana rukun iman. Kalau rukun iman kan kalau butir tu. Rukun Islam ni butir besar. Begitu maksud dia. Jadi yang pertama, takrif Islam tu dia menerima dan mengikut oleh zahir seseorang. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang maksudnya tindakan anggota yang zahir. Maka yang dikatakan Islam tu apa dia? Bersaksi. Bukan la ilaha illallah, bukan Muhammadur Rasulullah. Asyahadah tu makna rukunnya. Asyhadu tu itu makna rukun. Semua kita belajar dalam fiqh syarat sah sembahyang ialah tahu masuk waktu, bukan masuk waktu. Masuk waktu tu bukan fi'lul mukallafin, perbuatan mukallaf. Tahu masuk waktu tu, tu barulah dia panggil perbuatan mukallaf. Ini pun sama dia nak kepada perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf dia bersyahadah tu, bukan la ilaha illallah, itu perkara yang disyahadahkan. Jangan kita kata rukun Islam ialah la ilaha illallah Muhammad, tu bukan. Asyhadu tu makna rukun Islam. Bersaksi bahawa tiada Tuhan malaikat Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah Ta'ala. Tu dia panggil yang dimaksudkan rukun tu. Jadi rukun tu kena kepada bersaksi. Bahasa Arabnya ialah asyahadah. Dan lafaz yang digunakan dalam bentuk fi'il yakni asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Lalu apa makna bersaksi asyahadah? Di akhir sekali kita akan belajar bahawa orang panggil la ilaha illallah, dan begitu kalimah syahadahnya sekarang mana sebagai orang panggil kita buat mana penjelasan huraian yang kali pertamanya. InsyaAllah pada akhir kitab ni ada perbahasan mengenai la ilaha illallah. Jadi kita buat huraian pertama ini dan berulang-ulang huraian dan penjelasan itu sebenarnya baik itu semua daripada kaedah. Kaedah untuk jadi lekat, jadi mantap. Kerana dalam kaedah yang dikatakan oleh ulama, idza takarrara tahaqqaqa. Apabila berulang-ulang tahaqqaqa. Tahaqqaqa tu makna tahakkuk.
Dia kena ulan tu. Jadi kita bagi tahu benda yang kita tak biasa dengar, lebih-lebih lagi lah. Kalau kita baru dengar kali pertama, jadi manalah kita nak ingat, maknanya kita belajar ni, tidak mengapa, kalau kita dapat faham 30% daripada pengajaran guru itu dikirakan dah, orang panggil apa dah, cemerlang dah. Sebab orang panggil kemampuan akal kita itu untuk menyerap dan menahan maklumat itu dan memahaminya sekaligus. Memahami maknanya memegang maklumat satu hal, maksudnya ingat kemudian memahaminya adalah suatu hal yang lain pula. Maknanya kebolehan manusia itu berbeza-beza mengikut rezeki anugerah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi dengan sebab itulah kita kena meraihkan semua manusia. Kita kena raihkan semua manusia apabila kita tahu bahasanya ada pelbagai manusia yang di hadapan kita. Ya, setengah daripada uslub atau metode untuk menjadikan tahakkuk dalam ilmu ini ialah takarrur. Takarrur maksudnya ialah dengan kaf. Bukan takarrur, itu lain. Takarrur maksudnya mengulang-ulangi. Menyebutkan maklumat yang sama, penjelasannya sama, supaya berlakulah tahakkuk. Tahakkuk tu maknanya tahakkuk. Sebagaimana yang kita sebut tahakkuk tu kata kerja. Jadi supaya bila beroleh-oleh akan jadi tahakkuk. Jadi kemah-keming lah. Jadi mantap lah orang panggil fahaman kita dan juga orang panggil ingatan kita. Jadi bersaksi dalam bahasa Arabnya asyhadu. Apa makna asyhadu? Asyhadu ni dia panggil lafaz yang makna dia tu mujmal, dia panggil. Mujmal dalam istilah mana usul fiqh dia sebut mana mujmal. Mujmal ni maksud dia umum. Kalau tempat mana abstrak orang panggil mana makna dia tu tidak ta'ayyun, makna tidak spesifik kata okey. Tidak muta'ayyinun, tertentu. Bila kita kata asyhadu, di dalam makna asyhadu tu dia ada pelbagai makna-makna yang menerangkannya secara lebih tertentu orang panggil. Maksudnya sebab kalau lafaz asyhadu itu aku naik saksi, aku bersaksi. Kalau kita tanya siapa-siapa dia, macam mana nak huraikan? Naik saksi ni macam mana? Kalau menyaksikan perlawanan bola sepak, pandailah kita huraikan. Kita naik saksi. Aku naik saksi. Bahasa Melayu kita pula naik saksi pula dah. Kalau naik kursi, atas kursi itu peheh lah. Naik pakat peheh juga. Walaupun pakat tu adalah suatu yang maknawi juga. Ni naik saksi. Apa murad dengan naik saksi? Tu. Jadi di sana dia ada makna-makna yang muta'ayyinun, yang tertentu, yang mentafsirkan makna asyhadu itu. Makna apa dia? Makna yang kita tahu secara jelas maknanya. Aku naik saksi, aku bersaksi, mana asyhadu. Itulah rukun Islamnya asyhadu itu. Jadi asyhadu itu dia ada beberapa makna yang mentafsirkan makna yang muayyan atau muta'ayyinun, yang mentafsirkan makna mujmal sana. Mana? Pada tahap perkembangannya, pada tahap yang paling basic, paling dasar ialah asyhadah bermakna al-ilm, dengan makna ilmu. Asyhadu itu dengan makna al-ilm, dengan makna asyhadu dengan makna a'lamu. Asyhadu an la ilaha illallah dengan makna a'lamu an la ilaha illallah. Itu peringkat aku tahu bahasanya tidak ada Tuhan yang semua dengan sebenar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana perintah Allah Taala yang mula-mula bagaimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahui olehmu. Tu. Allah Ta'ala suruh kita tahu. Apa maksud tahu? Ada info, ada maklumat pada diri kita. Itu tahu. Tetapi hubungan maklumat itu dengan diri kita setara mana, itu tidak tahu lagi. Bagaimana maklumat itu, kesan dia dan juga pengaruh dia dan juga orang panggil kaitan dengan kita. Kita ada maklumat itu. Itu mana semata-mata tahu. Asas dia kena tahu dulu. Kerana tahu itu memberi kesan makna kepada dia. Yakni bahasanya mutabaqah lil waqi'i. Kerana kalau dakwaan kita tahu itu tidak membetuli dengan waqi', amrul waqi'. Contoh yang paling mudah supaya ialah benda kita kata bola itu bola. Memanglah bola tu memang betul-betul bola. Jadi itu dia panggil
mutabaqah dengan wakil. Kalau sesuatu perkara maklumat yang kita katakan itu ni sebenarnya tidak begitu, itu dinamakan sebagai jahil murakkab. Bukan nama alim, tidak. Misalnya kita kata bahasanya bumi ini leper umpamanya. Sebagaimana pengetahuan orang-orang dahulu. Kerana disebut dalam Al-Quran itu dihamparkan kan ilal ardi kaifa sutihat, dan adakah mereka itu tak melihat kepada bumi bagaimana dia dihamparkan, sedangkan Allah Ta'ala berbicara dalam konteks yang tertentu. Jadi apabila kita sangka sebagai ilmu itu menyalahi dengan amrul waqi', itu tidak dinamakan ilmu, itu dipanggil sebagai jahil murakkab. Jahil yang tersusun, maksudnya dia tidak tahu kata dia tu tahu. Dan orang inilah orang yang paling payah untuk orang panggil kita berdakwah kepada dia. Kalau jahil basi, jahil yang dia tahu kata dia tu jahil, maka itu lebih mudah. Itu dia panggil golongan yang orang panggil kita mendekati dengan cara mau'izah. Mereka menyadari dan i'tiraf diri mereka tu jahil. Jadi itu makna ilmu. Jadi dia mesti bermula dengan ilmu. Maksudnya pengetahuan kita tentang ketuhanan Allah Ta'ala itu mesti tepat. Apa yang kita i'tiqad itu mesti sahih, atau makna tahu. Jadi setelah daripada tahu, maka dia pergi kepada yakin. Dia pergi kepada yakin, ataupun kita letakkan makna i'tiraf. I'tiraf itu makna mengaku. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dengan makna a'tarifu alla ilaha illallah. Kemudian lagi kepada makna yakin. Yakin itu dengan aikona yukinu, makna iqon, makna uqinu alla ilaha illallah. Asyhadu dengan makna uqin. Uqinu itu maksudnya saya yakin. Aku yakin alla ilaha illallah. Apa yang nak buat dengan maklumat yang kita ada itu, kita kena yakin, wajib kena yakin. Itu makna ada di dalam makna lafaz asyhadu. Dengan makna uqinu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, saya yakin. Dan dengan makna tasdik yang sama dengan makna yakin, nak kemah lagi makna yakin, takkidkan makna yakin itu ialah, dan teras kepada makna iman, itulah at-tasdiq wa fussiral imanu bitasdiqi, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi tasdik makna membenarkan hati. Jadi asyhadu dengan makna usaddiqu alla ilaha illallah. Aku tasdik, aku membenarkan dengan hati. Maksudnya hati kita kata ya, sungguh Allah Ta'ala ni mana wa anna usaddiqu annal jannata haqqun, misalnya. Ya, sungguh syurga itu sebenar, yakni mutahaqqiqun wujuduh, mana sungguh adanya. Itu makna kita tasdik. Jadi asyhadu itu membawa pengertian secara mutaayyinunnya ialah dengan makna usaddiqu, makna tasdiq. Tasdik saya membenar, dan seterusnya ialah mana al-iqrar, dengan mana iqrar mengaku lidah, itu dengan mana uqarriru alla ilaha illallah, aku takrir, mana saya mengaku dan secara lidahnya bahawa tidak ada Tuhan. Dan kemuncak dia ialah at-tabyinun, tabyin, yang mana tabayana bayana yubayyin, mana tabyinan. Tabyin apa dia? Menzahirkan dengan anggota yang zahir. Atau bahasa sekarang dia panggil merealisasikan, melaksanakan apa yang kita tahu, apa yang kita i'tiraf, apa yang kita yakin, apa yang kita tasdik, apa yang kita ikrar dengan lidah tu. Kita kena buktikan dengan apa dia pelaksanaan anggota-anggota zahir kita. Itu makna tabyin dengan makna ubayyinu alla ilaha illallah. Aku nyatakan, aku zahirkan akan alla ilaha illallah dengan tindakan kita. Mana tindakan kita? Melihat kita, mendengar kita. Melihat kita itu bagaimana? Atas dasar di atas roh tuntutan la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disemua dengan sebenarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mata kita ni kita kena guna atas dasar abdiyah ataupun ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diguna mata ni untuk melihat apa yang Allah Taala nak kita melihat saja. Itu dia panggil tabyin. Ini yang tak berapa nak jadi kepada kita umat Islam. Tidak dinyatakan dengan tindakan-tindakan yang betul sebagaimana yang kita katakan asyhadu itu. Itu dia panggil makna-makna yang mengkhususkan akan makna syahadah. Sebab makna syahadah itu dia umum, dia mujmal. Jadi untuk kita hadirkan dalam hati,
Bila kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi. Ya, kita bawa datang aku naik saksi. Tetapi makna dia kurang jelas. Mujmal ni makna tak jelas. Makna yang jelasnya macam mana? Makna yang jelasnya ialah aku tahu, aku membenarkan, aku yakin, aku mengaku dengan hati, aku mengaku dengan lidah, dan aku menyatakan dengan anggota-anggota. Itu makna syahadah, ataupun bahasa Melayu sebut bersaksi. Nah, jadi rukun Islam yang pertama ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang insya-Allah kita akan ikuti huraian la ilaha illallah dengan huraian yang agak detail lah di sana. Di sana bahagian selesai bicaraan mengenai bab uluhiyah dan juga risalah ataupun nubuah. Kesimpulan yang dibuat oleh muallif kita ini insya-Allah dalam kitab-kitab akidah yang lain pun begitulah uslub dia. Jadi di sanalah kita berbicara supaya kita nak memantapkan lagi faham kita kepada kalimah la ilaha illallah, sedangkan kita memperakui itu sebagai afdalul zikri la ilaha illallah. Maka sepatutnya dia adalah raja kepada segala zikir. Jadi begitu penhayatannya sangat penting, kerana semua tuntutan agama syariat ini semuanya ialah termaktub, terkandung di dalam tuntutan syahadah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahawa Muhammad pesuruh Allah juga perlu kita fahami dengan sebaik mungkin. Apatah lagi kita belajar ilmu akidah tauhid ini, makna kita belajar kitab Faridah ini, dia untuk mengenal Allah Ta'ala tu bukan makna belajar kitab Faridah. Macam mana kita nak mengenal Allah Ta'ala? Belajar kitab Faridah? Bukan. Wasilah mengenal Allah Ta'ala ialah an-nazar. An-nazar, pandang tilik. Tapi macam mana kita nak nazar itu? Sebab kalau kata melihat, orang kafir pun lihat, tetapi apa yang dilihat oleh orang kafir itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala menyatakan walahum adhan walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tidak melihat. Tidak melihat macam mana dia? Mana lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu ada orang-orang yang masuk neraka. Mana walaqad zarra'na walaqad zarra'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, sesungguhnya kami sediakan, kami cadangkan neraka jahanam itu bagi kebanyak orang jin dengan manusia. Limaza, kerana apa? Kerana lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati, maksudnya akal fikiran, namun mereka tak berfikir, tidak mengerti dengannya. Tak berfikir lah ke mana kita duk pakai kereta Jepun tu, orang Jepun duk perah kepala otak. Allah Ta'ala buat pertanyaan menyinggung, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, adakah mereka itu, yakni manusia tidak melihat kepada binatang unta bagaimana dia dijadikan? Binatang unta, kerana di tanah Arab binatang unta, tempat kita tengok lembu lah, tengok binatang air. Jadi itu apa dia? Adalah tuntutan kepada membuat kajian, menganalisa binatang-binatang. Tapi akhirnya kita nak belajar tentang binatang, kita kena tengok apa dia? Tengok National Geography. Tengok National Geography itu adalah hasil daripada kebanyakan daripada orang-orang kafir. Jadi bermakna mereka tu melihat, mereka itu berfikir, tetapi pemikiran mereka itu tidak diiktiraf, sehingga Allah Ta'ala kata lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka tak berfikir lagi. Sebab berfikir yang diiktiraf, diperakui oleh Allah Ta'ala ialah pemikiran yang menyampaikan kepadanya, kepada pengenalan akan dirinya, yakni ma'rifatullah. Mana-mana pemikiran yang begitu canggih, begitu mendalam, begitu tinggi, begitu luas, setara mana sekalipun, kalau tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pemikiran itu tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai pemikiran yang sahih. Maksudnya kita berfikir kejadian alam ini, kita bercakap ni tentang kita kelas orang awam ini. Kejadian Allah Ta'ala sengaja menjadikan alam ini semata-mata sebagai wasilah untuk memudahkan kita boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan daripada bumi, mislahunna seumpamanya juga, yakni
7 lapis juga. Dan apa yang ada di antara keduanya, semua tu lita'lamu, supaya kamu tahu. Siapa dia kamu tu? Al-Quran kalamullah, khitab Allah Ta'ala, tuju Allah Ta'ala kepada kita manusia. Kamu tu ialah manusia. Lita'lamu, supaya kamu tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir, isyarat kepada sifat qudrat, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ahata, meliputi dengan tiap-tiap sesuatu tu dengan ilmunya. Itu isyarat kepada ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala, maksudnya isyarat kepada ma'rifatullah, tu hewak langit wak bumi, apa yang ada di antara kedua, semua tu tujuan dia supaya mung boleh kena aku. Kata tidak payahlah. Sebab dalil itu dipanggil sebagai burhan ataupun dalil itu penggunaan istilah dalil itu umum. Dalam ilmu akidah tauhid dia panggil burhan, kalau jamak barahin. Dalil ini ialah tempat berpegang bagi fikrah kita. Seseorang itu mempunyai fikrah, ada pemikiran, tapi tidak ada dalil, bermakna fikrah dia tu tidak ada tempat berpegang. Bila tidak ada tempat berpegang, dia mudah nak jadi hanyum. Orang buat mari fikrah lain, dia terima juga. Fikrah yang betul-betul bercanggah, dia boleh, sebab dia tidak ada dalil tempat berpegang bagi fikrah dia. Dengan sebab itu mustahak kita kena ada dalil. Jadi maknanya apa pun yang Allah Ta'ala jadikan itu sebagai tempat, dia sebagai wadah untuk kita boleh mengenali Allah Ta'ala. Kerana kaedah, salah satu daripada kaedah di dalam aqaidil iman ini berkata, maknanya at-tafakkur fi ba'dil masani' yadullu ala ba'di sifati sani'. Berfikir kepada sebahagian daripada masani' karya-karya, produk-produk, membawa kepada kita mengerti, kita tahu tentang sifat sebahagian daripada sifat sani'. Sani' tu produk, tukang yang membuat produk tu. Puji produk hakikatnya puji tu produk. Kita puji kereta Jepun, maksudnya kita puji orang Jepun. Puji anak pak dia duduk sebelah, bergemah lo bedu. Aku puji anak mung, apa yang mung ni? Anak kita ni produk kita lah. Jadi kejadian alam seluruhnya, alamul alwi, alamul sufli, dan kita di sini. Sebab itu dalam matan Jawharatul Tauhid dia kata, unzur ila nafsika. Tengok, unzur ni pandang, maksudnya tilik. Nazar ni maknanya tengok dengan penuh kehati-hatian, maknanya dengan penuh amat-amati. Dia berbeza dengan ro'a, melihat, memandang. Unzur ila, sebab tu dia mutakdi dengan ila. Kalau ro'a makna melihat akan. Kalau unzur, memandang kepada, maksudnya tertuju secara tepat. Atau nazar maksudnya memerhatikan dengan secara mendalam. Itu makna nazar. Jadi bila kita tengok kepada seluruh kejadian alam ini adalah produk-produk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Ibrahim Al-Khanis ni kata, dia ni tartib kita melihat alam ini, unzur ila nafsika. Tengok kepada diri kamu sedikit, pendak tengok. Tengok kejadian diri kita. Sumantaki ila alamil alwi, kemudian kamu beribadah kepada alam yang di atas, summa sufli, kemudian barulah bawah. Tapi tidak salah kita nak tengok di bawah dulu, kau nak asalkan tengok. Tapi tartibnya begitu. Alam di atas alwi itu sumber akidah yang paling menyegarkan. Sebab alam kejadian atas itu sentiasa jauh daripada kita. Tu. Sesuatu yang jauh daripada kita, kita mengaguminya. Sesuatu yang dah dekat dengan kita, kita dah jadi biasa-biasa, makanya dengan dia maknanya kita tak, kekaguman kita tu akan jadi berkurangan. Sebab makhluk sudah tentu mempunyai kekurangan-kekurangan. Ya, kita melihat daripada jauh seorang tokoh itu memang cukup sempurna. Apabila kita sudah berada di sampingnya kerana bekerja dengan dia ke ataupun apa, maka di sana akan terserlahlah segala kekurangan-kekurangan. Tapi bagi orang beriman itu tidak jadi masalah. Kerana kita pada awal lagi kita telah iktimad dah, setiap kita daripada makhluk adalah ada kekurangan-kekurangan dan juga kelemahan. Jadi maknanya asyhadu, maknanya bersaksi tidak ada Muhammadur Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Situ ya kita tu terpanggil-panggil. Bila sebut kata Muhammadur Rasulullah ini, begitu juga la ilaha illallah, terpanggil-panggil untuk orang panggil menyebutkan benda-benda tu. Apabila di luar sana terlalu banyak ancaman-ancaman kepada akidah tauhid kita, terlalu banyak perkara-perkara yang menyimpan, tidak cukup dengan perkara-perkara yang telah berlaku sebelum daripada kita sekarang.
pada umat-umat yang terdahulu yang dirakamkan di dalam kitab-kitab, dengan Mu'tazilahnya, dengan cawangannya, aliran cawangannya seperti Qadariyah, Jahmiyah, dengan orang panggil Syiahnya yang masih aktif, cergah orang panggil, mana seluruh dunia bergerak dengan etisnya. Jadi kita kena kenali segala musuh-musuh Islam ini, musuh kepada akidah tauhid, kita kena tahu juga, dan pembawa di zaman kita ini. Jadi tentang Muhammad Rasulullah banyak orang Islam sendiri pun maksudnya boleh la ilaha illallah. Jadi semua agama sekarang ni, semua agama mengaku Tuhan mereka ialah Allah juga. Tu. Jadi bagaimana? Jadi Allah ni bukan hak eksklusif kita orang Islam saja. Dia berbeza. Kalau orang Kristian di Amerika misalnya, dia tak sebut Allah. Di Eropah dia tidak sebut Allah. Yang menyebut Allah Ta'ala ini ialah di Indonesia. Dan orang Sarawak ada juga, Sarawak dia kata, Dayak lah kita kata, ada etnik di Sarawak lah, Tuhan kita pun Allah Ta'ala juga, dia kata Allah Ta'ala juga. Tetapi menartikan nama Allah Ta'ala itu dengan tanggapan yang berbeza dengan kita orang Islam. Tu. Bila mereka menyebutkan Allah, ya Allah, mereka pun dah biasa, ya Allah. Dan orang Kristian pun di Indonesia, Assalamualaikum juga tu. Bismillah juga ada bismillah juga Allah. Kita bila dia Kristian dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi sebab itu mana sangat mengelirukan. Dan ada dalam YouTube itu sekarang ni banyak dah dalam YouTube upacara pembaptisan. Begitu dalam biaranya makna ditunjukkan para pendeta pastornya. Jadi dituliskan di bawahnya kata, melihat kepada wajah-wajah pastor ini, wajah-wajah yang membahagiakan, mana lene tene. Jadi kalau kita kata manusia-manusia, orang-orang Islam lah, anak-anak muda kita sekarang yang berhadapan dengan tekanan hidup, stres, tension apa-apa kau putus asa dalam hidup kau, begitu tu cara dakwah dia itu kita kena rasa bimbang. Dan orang panggil lagu-lagu dia pun mirip-mirip dengan lagu-lagu selawat kita dia buat, dia tiru. Jadi makna benda yang jadi musyabahah, jadi talbis, kesamaran. Jadi itu kita kena kenali. Sebab itulah kita kena kenali dengan secara sangat baik tentang akidah tauhid ini, dan kena tahu pula syirik macam mana. Agama-agama lain pun kita kena ambil tahu juga. Kerana mereka bergerak sangat giat untuk orang panggil tackle umat Islam, untuk jadi murtad. Yahudi semata-mata memurtadkan kita. Kristian agama dakwah. Dia Kristian, Yahudi bukan agama dakwah. Orang yang agama Yahudi, orang Yahudi dia tidak akan dakwah kita masuk agama dia. Kerana Yahudi itu adalah agama yang eksklusif untuk bangsa Yahudi saja. Yahudi hanya nak merosakkan akidah kita. Cukup. Kristian dia tidak cukup dengan itu. Kristian dia akan panggil kita supaya masuk dalam agama Kristian. Jadi kita kena peka apa yang ada di sekeliling kita di zaman kita ni, cara-cara orang panggil dakwah Kristian tu bagaimana pendekatannya. Kadang-kadang dia terambil, dia tiru dakwah Islam, dia buat cara yang sama untuk menarik perhatian manusia-manusia. Jadi sebab itulah makna kita kena peka. Sebab itulah semuanya duduk di sini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita jelas la ilaha illallah, jelas Muhammadur Rasulullah, marilah fikrah, marilah ajaran macam mana pun, inilah benteng kita. Tapi isu sekarangnya ialah ramai daripada umat Islam yang jahil tentang Islam, agama yang dia anuti sendiri. Maka ketika tahun 90 berlaku peristiwa yang sangat menggemparkan, suatu orang panggil kejadian dan perbuatan yang sangat biadab dari sudut kemanusiaan, iaitulah maknanya umat Islam di Bosnia diganyan habis-habisan oleh mereka yang berada dalam negara yang sama, oleh Serbia, yang kononnya dikatakan sebagai suatu operasi untuk menampung etnik orang Islam. Dan daripada situ kita kenal negeri Bosnia, orang Bosnia yang ada permulaannya begitu. Dia kata orang Bosnia ni dia hanya tahu dia tu nama Islam. Islam itu macam mana dia tak tahu apa pun. Dan Bosnia itu mana akhirnya berlaku begitu. Semenjak daripada itu barulah dia tu hantar orang-orang dia ke Malaysia, ke mana-mana belajar tentang Islam. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya. Tapi begitu
penyiksaan yang dilakukan sangat-sangat menyayatkan hati dan sangat-sangat biadab. Boleh jadi Ustaz Mubiad sempat ke tahun tu, tahun 90. Tahun baru 2 tahun ni. Kita itu maksudnya Allah, dia macam mana umat Islam di Bosnia lakukan. Banyak cara dia ikat kaki kanan, ikat kaki kiri, kemudian ditarik oleh revolver yang bertentangan arah. Cuba kita bayangkan. Macam ayah kita ni. Allah, biadaknya. Bukan orang lain. Saya hok sekelah. Pemerkosaan itu biasa aja. Saya sekelah yang mula di antara etnik Serbia dengan Bosnia. Tapi bila berlaku begitu, begitu. Dan dia punya, saya pun tak ingat orang yang bertanggungjawab itu, ketua Ansykadia ni. Cara dia latihnya ialah dia buat sifat kesibah. Kita manusia ni ada sifat rifqah. Allah Taala bubuh dalam naluri kita. Kita akan kesibah. Kita tak boleh nak buat nyanyo ni, nak melukakan orang sebab kita ada sifat kesibah. Lalu dia buat benda lagu tu supaya ni orang-orang dia, tentera dia tidak rasa kesibah untuk melakukan apa saja kepada umat Islam di Bosnia. Jadi maknanya itu hak secara zahir, hak secara zahir, hak secara halus ini melalui pelbagai wadah atau mekanisme yang digunakan oleh mereka. Melalui orang panggil dunia hiburan, dunia perfilman, termasuklah kartun-kartun itu diterapkan. Orang panggil cerita-cerita yang diambil daripada orang Yahudi dan mengikut watak-watak nama orang Yahudi. Kita tak tengok cerita kartun, mana anak kita yang duduk hadap tengok cerita kartun. Sedekah dia serapkan dalam cerita-cerita itu akidah-akidah secara tidak langsung. Itu yang sepatutnya kita rasa takut. Sebab itulah sekali lagi penegasan daripada saya ialah tidak ada cara lain dah kita melainkan memantapkan akidah kita. Caranya ialah belajar. Kena belajar. Kita kena belajar. Ini adalah bukan soal mudah ataupun susah. Sesuatu keperluan itu kalau susah secara mana sekalipun kita kena hadapi, kena buat juga. Ni kita duk bawa ayat kata nak belajar hak mudah je, hak santai-santai. Jadi kalau yang susah itu menjadi keperluan kepada kehidupan kita untuk menjaga akidah, menjaga agama, tu hak paling besar sekali. Nak jaga akidah, nak jaga iman kita, tentulah kena ada ilmu akidah tauhid. Kalau tidak, tak boleh nak jaga. Tu. Kita kenali baik-baik akidah Islam, akidah yang sadiqah, akidatul adli, dan kenal juga, ambil tahu juga akidah-akidah yang menyimpan, yang dia mari tu pakai baju serupa baju Islam kadang-kadang. Dia mari dengan rupa yang talabus, menyamarkan kita. Tengah-tengah malam ni ada yang cerita anak-anak yang berada di universiti, di asrama apa dia boleh, kerana dia di asrama juga ataupun duduk di rumah sewa di luar. Tengah-tengah malam ketuk pintu masuk yang duduk mari ayat Islam tu yang berbeza sebagaimana yang diketahui pakai jilbab apa ni, kemudian diberi orang panggil wan lagi, budak-budak boleh pitih kak jadi macam mana kalau anak-anak kita tu kosong konten Islamnya, sudah tentulah dia boleh menerima dan sudah tentulah mereka ini orang-orang yang terlatih untuk orang panggil memukau dengan kata-kata memukau orang panggil orang-orang dengan kata-kata mereka menerangkan akidah mereka yang sesat itu dengan auta mereka, putar belik mereka, dan orang panggil macam-macam orang panggil kejahatan yang mereka lakukan. Jadi dengan sebab itulah kita kena bekalkan anak-anak kita sendiri pun biar mantap molek ilmu akidah tauhid. Dengan sebab itulah bermula daripada sekarang kita kena nekat berazam sungguh-sungguh. Yang lagi akan datang, kalau kita belum pernah belajar lagi ilmu sifat 20, kalau semacam agak rasa susah, kita kena yakin Allah Ta'ala kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'min. Itu adalah janji Allah Ta'ala dan wajib kita kena yakin, kena wajib kita tawakal. Karena tawakal itu adalah kitab Minhajul, dia ada 3 tempat yang wajib kita tawakal. Yang pertama fi babil kismah, pada bab pembahagian Allah Ta'ala. Setiap orang ada bahagian masing-masing, cuma sikit banyak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling popular ialah dalam bab rezeki, dan yang ketiganya fi babil nusrah, dalam bab pertolongan. Wajib kita kena yakin kalau kita orang beriman, Allah Ta'ala pasti akan tolong kita. Cuma masanya belum, kita tak tahu bila masa. Ada masanya. Sebab firman Allah Ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah sebenar di atas kami memberi pertolongan kepada orang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, pasti Allah Ta'ala akan tolong kita. Sekarang kita belajar apa yang kita nak Allah Ta'ala tolong ialah memberikan kefahaman kepada kita. Dengan sebab itu tidak ada jalan untuk kita berputus asa.
Maknanya tak boleh sekali-kali kita berputus asa. Bang ni ada seorang hok tanya, apa hukum dia selama ni dia ya aku malah doa pun tak kabul dia. Jadi hukum dia tu maksudnya sangkaan itu sangkaan tanggapan dia terhadap Allah Taala, dia panggil sangka buruk kepada Allah Taala, itu termasuk dalam dosa juga. Kalau bersangka jahat kepada manusia pun, itu dosa. Mana ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena mana jauhi daripada sangka buruk. Sangka buruk tu kepada Allah dan juga kepada kebanyakan daripada sangka buruk dia ialah sangka buruk dalam ayat tu. Sangka jahat ini kepada Allah, kepada manusia. Bahkan sangka jahat kepada Allah Ta'ala lebih jahat, lebih berdosa daripada sangka buruk kepada manusia. Kita sangka buruk kepada manusia, manusia tu tidak support kita, tidak beri bekalan kepada kita, tidak sangka kita, tidak backup kita, tidak cover kita. Bersangka baik, bersangka jahat kepada Allah yang menjadikan kita, yang menyediakan segala keperluan kita, itu sangat-sangat jahat. Maknanya bila dia kata maksudnya aku tak siap berdoa dah berapa, bermakna dia menganggap ke Allah Ta'ala tidak terima doa dia, dan itu satu tuduhan yang jahat dia panggil. Kalau orang tuduh kepada kita dengan tuduhan yang jahat, kita marah. Orang kata kita kedekut kopi, kedekut, oh marah. Padahal kita kedekut sungguh, tapi kita marah juga. Memang kita kedekut pun. Orang kata kita kedekut, kita marah. Kita jahil, orang kata jahil, marah. Tak boleh kata orang jahil, marah. Kena kata apa? Kena kata tak tahu. Demo ni tak tahu, awak ni tak tahu. Jadi tak tahu dengan jahil itu lagu nak serupa lah, tolong lah. Jahil itu bahasa Arab, tak tahu bahasa Melayu. Tapi keedah dia psikologinya. Kalau sebut kata jahil, colek mata. Sedap kata kau yang jahil ni. Padahal dia jahil sungguh. Jadi kita mengatakan, beriktikad, menanggapi, beranggapan yang bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala, itu dia panggil mimma yukhaliful haqq. Itu Imam Ghazali kata, kaifa anta ta'budu man la ta'rifuhu farubbama anta ta'taqida mimma yukhaliful haqq fatakuna ibadatuka haba'an manthura. Bagaimana kamu menyembah Tuhan yang munya tak kenal dia? Bila mu tak kenal dia, boleh jadi farubbama anta ta'taqida mimma yukhaliful haqq, maka boleh jadi kamu akan beriktikad menanggapi Allah Ta'ala dengan iktikad dengan akidah yang menyalahi yang sebenar. Dan kalau itu berlaku, apa natijah dia? Result dia ialah fatakunu ibadatuka haba'an manthura, sebagaimana ayat Quran. Maka jadilah ibadat kamu sebagai haba debu-debu yang sangat halus. Ini nampak kau nak habuk. Biasa kalau jamai-jamai kita dulu, rumah papai ada lubang tu, ada cahaya masuk, kita akan itu habaq. Ataupun kalau tika getah kapek tak nampak, tika getah kalau kita tidur baring itu nampak. Kita kata licin moneh dah tapi bila kita baring, maknanya habuk itu haba'an manthura, yang bertebaran. Maksudnya entah ke mana pergi, maksudnya tak terpakai gawa. Ibadat yang kita laku semayalah lekok dahi-dahi, nak ayat kata kuatnya semaya, kepeh perut puasa tak berhenti adu Tapi kalau kita tak mengenali Tuhan yang kita sembah itu, jawab dia mardud, ditolak, direject mentah-mentah. Jadilah seperti habu-habu yang debu-debu habu yang berhamburan. Jadi beringat, kita bersalah sangka kepada Allah Ta'ala itu, kita beriktikad yang menyalahi. Kalau sampai kepada tahap itu, makna nama dia kita tak kenal Tuhan. Itu menyebabkan apapun aktiviti yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu membetulkan sangkaan yang baik kepada Allah Ta'ala itu sangat-sangat penting. Caranya tak lain tak bukan, ialah belajar. Bila kita belajar ketuhanan Allah Ta'ala, barulah kita tahu. Bahasanya kalau dah lebat dosa, dah lebat Allah panggil keampunan Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, bahasanya rahmat Allah, maghfirah Allah Ta'ala lebih luas daripada langit dan bumi. Adakah dosa manusia, dosa hamba itu seluas bumi? Bumi pun, bumi tak apalah, kita tahulah keluasan dia adalah datanya, catatannya. Langit setara mana? Langit yang pertama pun kita tak boleh nak capai. Ini kan 7 lapis langit. Adakah dosa hamba itu siapa sebanyak isi bumi, isi langit seluruhnya? Kalau itu pun maknanya rahmat Allah, maghfirah Allah Ta'ala lebih luas daripada itu lagi. Maka macam mana seorang hamba itu dia boleh jadi putus asa? Tak so kebangun sikit gabuk. Dia panggil tidak munasabah sikit gabuk. Tak munasabah langsung kita ni nak orang panggil nak putus asa daripada rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang duk jadi putus asa juga kerana tidak cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa tak kenal Allah Taala, taksir kita, kecuaian kita untuk berusaha jalan-jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Allah Taala beri kepada kita akal, Allah Taala beri kepada kita penglihatan, Allah Taala beri kepada kita sama, Allah Taala turunkan Al-Quran ataupun Alkitab, Allah Taala utus Rasul. Cukup dah untuk kita dapat mengenali Tuhan. Tapi mengapa kita gunakan akal itu untuk berfikir perkara yang lain, tidak kepada perkara yang paling mustahak untuk kita ketahui. Jadi begitulah. Mana itu orang panggil etik, mana anggapan begitu. Itu dia panggil bunga-bunga tak comel lah. Bunga-bunga kefasadan. Jadi perlu kita atasi segera untuk meyakin. Dan itu adalah berpunca daripada penyakit yang paling bahaya yang wujud di atas muka bumi ini. Nama dia ialah maradu raib, penyakit ragu-ragu terhadap ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab tidak cukup pengenalan, tak cukup pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah saya sebutkan tadi bahasanya, mana bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah isu dia. Jadi kalau kita faham ini semua maka itulah yang menjagakan kita daripada mafsadah, khususnya daripada akidah Islam ini. Dan ini rukun tertentu ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau WhatsApp pun 510 juta. 510 juta. Kaki segi itu. Jadi dosa kita dan dosa kita ni, kita orang sentiasa bertobat, dia tak banyak dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Nama gambar Suhail. Suhail. Entah biasa dari kat mana? Di